Baik ya, cikgu akan terangkan pula tentang kawal atur suhu badan. Okey, jadi kawal atur suhu badan ni untuk memastikan bahawa suhu badan kita sentiasa pada julat yang normal. Okey. Sistem yang terlibat dalam kawal atur suhu badan ialah sistem perkumuhan dan juga sistem endokrin. Antara organ yang terlibat pula ialah kulit, otak dan juga otot rangka. Cikgu akan terangkan dahulu apa yang terjadi sekiranya suhu badan kita meningkat. Okey, katakan hari tu kita ada suhu normal iaitu 37 darjah Celsius. Okey, kemudian kamu pergi berjoging. Okey, berjoging pukul 5 petang. Okey, berjoging, cuaca sangat panas pada hari tu. So, bila cuaca panas, suhu persekitaran panas, suhu dalam badan kita akan turut meningkat. Okey. Kemudian, perubahan ni akan dikesan oleh otak kita. Dan, otak kita akan mengarahkan anggota badan kita untuk membuat mekanisme pembetulan. Okey, di mana salur darah kita akan mengembang. Bulu roma condong, berpeluh. Okey, salur darah mengembang. Kenapa salur darah mengembang? Kita tengok. Okey, bila salur darah mengembang di sini ya, kita tengok kat sini, ni salur darah kita. Okey. So ada banyak salur darah di bawah kulit kita. Bila salur darah mengembang, darah banyak lalu dekat salur darah. Okey, dekat dalam salur darah. So darah tu dia membawa haba bersamanya. Okey, jadi bila banyak darah yang lalu, okey, haba itu akan diserap melalui kulit. Okey, dan keluar. Okey, sebab tu bila panas, salur darah kita akan mengembang supaya lebih banyak darah mendekati kulit untuk bebaskan tenaga haba. Okey, kemudian bulu roma kita akan condong. Okey, kenapa nak condong? Untuk mengurangkan udara yang terperangkap dalam kulit. Okey, supaya haba mudah untuk dibebaskan. Kemudian kelenjar peluh kita, yang kuning ni adalah kelenjar peluh. Kelenjar peluh ni tugas dia untuk menghasilkan peluh lah. Okey, kelenjar peluh kita akan hasilkan banyak peluh. Okey, bila peluh terhasil di sini, haba diserap ke dalam air peluh kita tu. Kemudian peluh ni akan tersejat ke udara. Okey, so kita akan rasa lebih sejuk lah. Baik. Kemudian apa lagi yang akan berlaku? Aktiviti otot rangka dan perembesan hormon-hormon tertentu akan berkurangan. Okey, air kencing menjadi sedikit. Sebab apa? Sebab air dalam badan kita membantu untuk menyejukkan badan kita. Okey, jadi air kencing yang dihasilkan tu sedikitlah untuk mengurangkan kehilangan air dalam badan. Baik, kemudian kadar metabolisme akan menjadi lebih rendah. Apa dia kadar metabolisme? Kadar metabolisme ialah kadar tindak balas kimia dalam badan kita untuk menghasilkan tenaga. Okey, contohnya tindak balas kimia yang menghasilkan tenaga dalam badan kita ialah respirasi sel. Okey, jadi kadar metabolisme akan berkurangan supaya tenaga haba dalam badan kita kurang dihasilkan. Okey, jadi semua ni akan menurunkan balik suhu badan kita ke paras yang normal tadi. Okey. Baik, kita lihat pula apa jadi sekiranya suhu badan kita menurun. Baik, katakan kamu pergi Korea. Sekarang COVID tak boleh pergi Korea dah. Tak apa, kita bayangkan dulu. Pergi Korea, ada salji, sejuk, suhu persekitaran rendah, jadi suhu badan kita akan turut menurun.
Baik, bila menurun, otak kita akan mengesannya. Kemudian otak kita akan mengarahkan anggota badan kita supaya membuat mekanisme pembetulan. Okey, di mana salur darah mengecut, bulu roma menegak dan berpeluh, kurang berpeluh. Okey, so kita tengok. Okey, yang ni apa yang jadi dekat kulit kita? Pertama, salur darah mengecut. Okey, mengecut maksudnya dia mengecut ni, bila salur darah mengecut, salur darah tu akan mengecil lah. Okey. Okey, bila mengecil, kuranglah darah yang lalu. Okey, bila kurang darah lalu, haba yang dibebaskan melalui kulit pun kurang. Okey, kurang pembebasan haba melalui kulit sebab kita perlu haba kan. Okey, kemudian bulu roma akan menegak. Nampak tu dia menegak. Okey, jadi bulu roma bila menegak, dia boleh perangkap satu lapisan udara. Udara lalu dia boleh perangkap. So dalam udara ni ada haba lah. Okey, sebab udara adalah penebat haba. Okey. Okey, kemudian kurang perpeluhan. Kurang perpeluhan. Kemudian otot rangka akan mengecut dan mengendur secara aktif. Okey, bila otot rangka kita kecut kendur, kita akan menggigil. Okey. Okey, bila menggigil, suhu badan kita akan kembali normal. Pada masa yang sama, hormon tertentu akan dirembeskan untuk meningkatkan metabolisme badan. Metabolisme badan tadi tindak balas kimia yang menghasilkan tenaga. Okey, contohnya respirasi sel. Okey, jadi bila metabolisme badan tinggi, tenaga haba yang dihasilkan juga akan meningkat. Jadi ini semua akan meningkatkan suhu badan kita ke aras yang normal, 37 darjah Celsius.